Baik, kembali lagi dalam Lensa IPT. Tadi saya bercakap dengan doktor, kita ada cerita bongkar rahsia sikit berkenaan dengan pelajar-pelajar yang belajar ni, doktor. Sambil dia belajar online tu, dia buat kerja lain. Tapi saya berhenti kat situ sebab saya pun mungkin dalam golongan tu juga. Tapi doktor, sebenarnya masalah-masalah ni masalah perkara yang tak baik lah, perkara yang negatif yang perlu kita untuk bendung sebenarnya. Jadi apa sebenarnya langkah praktikal untuk kita laksana bagi mengatasi masalah-masalah macam ni, doktor? Baik. Jadi saya melihat kepada isu yang lebih besar sebenarnya. Kita melihat itu sebagai masalah yang ialah barangkali itu adalah nasib mereka. Kita tidak boleh nak terlalu menghukum mereka. Jadi sebab itulah di kami di UIS ni kita gunakan pendekatan peraturan dan juga pendekatan kita mendidik dengan cara kita memperkenalkan subjek yang tertentulah. Saya ambil contoh yang baik. Kalau di UIS ni kalau mana-mana pelajar masuk ke UIS, maka perkara pertama yang kita buat adalah pelajar ni akan melalui satu ujian namanya adalah QPT, Quranic Placement Test. Apa tujuannya? Sebab kita nak pastikan bahawa pelajar-pelajar yang masuk ni di manakah level keboleh bacaan, kalau betul istilahkan. Level boleh baca Quran tu setakat mana? Kalau mereka ni boleh baca merangkak-rangkak, kita ambil mereka ni dan letakkan di KPQ. Bukan kelas pemulihan, tapi kelas pengukuhan Al-Quran. Kita cuba elak intensif. Kita nak elak guna istilah pemulihan. Dan kalau lah tak boleh baca Quran langsung pun, kita minta mereka ni, wajibkan mereka untuk masuk kelas pengukuhan Quran ni tanpa sebarang iuran tambahan. Baik. Sebab apa? Sebab matlamat kita adalah sekurang-kurangnya pelajar UIS ni, bidang apa pun yang mereka ambil, sama ada mereka ambil bidang sains teknologi ke, ataupun mereka ambil bidang pengurusan ataupun manajemen ke, ataupun apa sahaja, paling-paling tidak bila mana mereka keluar daripada UIS ni, mereka boleh baca Al-Quran. Mereka tidak buta Quran, Syarul. Mereka boleh baca Quran. Itu adalah asas yang kita buat. Kemudian, sebab itulah asas kepada pembentukan akhlak ni adalah pelajar-pelajar ni, kita galakkan mereka baca Quran dan dalam masa yang sama kita juga mewajibkan pelajar-pelajar ni ambil subjek Al-Quran. Bermakna mereka kena hafal beberapa surah. Sekalipun mereka ni bukannya bidang pengajian agama, tapi mereka kena hafal sekurang-kurangnya surah-surah lazim. Bermakna Syarul, kalau mereka balik rumah kan, mereka semayang kat rumah, kalau kebetulan tak ada imam, bolehlah jadi imam. Bolehlah baca walaupun qul huwallahu ahad ataupun surah-surah pendek. Saya boleh masuk kuis. UIS. UIS. Baik. Jadi kemudian dalam masa yang sama kita pun meletakkan peraturan-peraturan di mana pelajar ni kita hanya benarkan mereka balik paling lambat pun pukul 11 malam. Paling lambatlah. Supaya apa? Supaya pelajar-pelajar ni kita tahulah mereka kat mana. Kalau kat rumah pun mereka ada peraturan, mak ayah tak boleh benarkan balik lambat-lambat. Dekat UIS pun samalah. Kita adalah ibarat ayah dan ibu kedua kepada pelajar-pelajar ini. Sebenarnya kalau kita nak saya ingat sewaktu di awal saya bersama dengan RTM, saya ada role model saya ataupun saya punya sandaran untuk siapa saya melihat untuk saya jadi seperti dia lah, dia dalam bidang pengacaraan. Dalam bidang agama mungkin kita melihat kepada sudut Rasulullah SAW sebagai role model, dan dalam pembentukan sahaziah ni mungkin ada beberapa ciri-ciri ataupun amalan kehidupan baginda yang kita boleh jadikan teladan dalam pembentukan sahaziah bagi seorang pelajar khususnya. Doktor, saya sebut ni berdasarkan pada pengalaman saya juga sebagai seorang pensyarah. Jadi saya cukup tak suka kalau pelajar-pelajar saya ni datang kelas selekeh. Saya kata, awak nak masuk kelas, cuba tengok saya. Saya walaupun saya pensyarah, saya boleh pakai. Tidaklah kemas sangat. Taklah mewah sangat. Tapi saya kata, saya pastikan saya pakai kemas. Betul. Saya kata kemas ni tak semestinya baru. Dan contoh yang paling baiklah Nabi SAW. Nabi ni, sahabat beritahu, Nabi tak pernah ada bau-bau yang tidak menyenangkan. Kita bayangkan Syarul, di padang pasir itu cuacanya panas. Cuacanya panas dan pastinya akan berpeluh. Tapi Nabi ni sentiasa dalam keadaan yang wangi. Dan Nabi ni sentiasa dalam keadaan yang kemas. Rambut Nabi ni, sahabat beritahu, bila mana Nabi buka songkok ataupun kopiah lah serban Nabi kan, Nabi minyakkan rambut dia.
Ini kadang-kadang pelajar datang kelas dengan rambut serabai. Saya kata mandi tak lagi ni. Kan? Kemudian sengih-sengih. Kita tahu lah itu sengih tu itu merupakan jawapan kepada soalan saya tadi lah. Mandi tak mandi tadi lah. Itu menjawab tu. Ya, betul. Lepas ni saya tak sengih. Saya kadang-kadang tak pakai apa juga. Lepas ni saya kena pakai lah. Jadi itu antara kepribadian yang perlu kita... Ya, itu asas. Itu asas. Itu asas. Ya. Jadi bagaimana pula kalau mungkin itu salah satu yang kita boleh ikut. Tapi persoalannya yang agak kritikal sikit. Macam mana pula dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim, pelajar-pelajar yang non-Muslim dalam pembentukan sasiah dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, Doktor? Okey, baik. Saya kira macam ni. Kita dengan non-Muslim ni ada beza. Prinsip kita beza. Kita dalam Islam ini, Islam kita yakin bahawa agama yang benar adalah Islam, tapi ini tidak bermakna kita mengesampingkan mereka, pelajar non-Muslim ni daripada kita nak arus berdanakan pembentukan sasiah ni melalui Quran dan Sunnah. Walaupun kita ni beza dari sudut akidah, tapi sedar tak sedar, dalam setengah-setengah keadaan, terutamanya matlamat agama itu, sebahagiannya sama. Saya ambil contoh. Semua agama melarang penganutnya untuk buat perkara-perkara tak baik. Berjudi, ataupun minum arak ataupun mabuk. Kan? Semua tak benar kan? Kemudian, dan semua agama ni menentang kepada isu-isu berkaitan dengan jenayah. Ataupun semua agama ni menyeru supaya penganutnya buat baik kepada mak ayah, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Jadi kita mungkin boleh berbeza dari sudut prinsip agama, tapi kita boleh bersatu dan bersama pada banyak aspek. Saya ambil contoh, sekarang ni orang bicarakan tentang global warming. Oh, okey. Kan? Pemanasan global. Dan sebenarnya tak kiralah siapa dia, sama ada orang Islam ke orang bukan Islam ke, dia mesti ada usaha walaupun sekecil-kecil mana sekalipun untuk berusaha menyumbangkan kepada kita nak kurangkan pemanasan global. Betul. Ya. Paling-paling tidak kan sekarang kita hadapi masalah air. Kita kat Malaysia ni barangkali belum lagi. Saya baca dalam satu laporan surat khabar. Lebih kurang dalam 2 bilion penduduk dunia yang tidak mendapat akses bekalan air yang bersih. Baik, katakan kita buat kempen menjimatkan air, kempen jangan buang sampah merata-rata, kempen melestarikan alam. Kalaulah kita boleh buat perkara ini, bukan sahaja Islam yang champion, tapi kita boleh ajak kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar yang bukan Islam untuk turut sama dalam kempen-kempen seumpama ini. Champion bersama kita kata. Ya, champion bersama. Baik. Tadi sebelum kita berehat tadi sebenarnya doktor ada sebut, saya suka dengan bila doktor mention berkenaan dengan kelas belajar tidur semuanya. Jadi maksudnya kita dah tahu revolusi media itu ada pada masa kini. Jadi macam mana sebenarnya bila kita cakap berkenaan dengan revolusi media ni, macam mana pihak UIS ataupun IPT sendiri merangka kaedah untuk bentuk sasiah pada zaman kini? Okey. Saya suka soalan sebab soalan ini berkaitan dengan apa yang kami buat sekarang lah. Alhamdulillah. Macam kami di UIS, kami melihat bahawa dunia sekarang adalah dunia yang berbeza dengan dunia kami dululah. Belajar dulu kan. Sebab itulah kami bila mana kami rangka program, kami tidak rangka program itu secara eksklusif pada bidang tertentu. Saya ambil contoh. Kami belajar dulu, kalau bidang Quran Sunnah lah. Tapi di UIS, kami ada bidang Quran Sunnah dan komunikasi. Di situ pelajar-pelajar didedahkan dengan macam mana nak menguruskan penerbitan, kemudian macam mana kita nak uruskan, kita nak buat skrip dan sebagainya. Jadi bila kita gabungkan itu, maka pelajar-pelajar secara tidak langsung akan didedahkan dengan media. Dan dalam masa yang sama mereka telah ada bekal Quran Sunnah prinsip ni, dan mereka boleh jadikan ini sebagai pembimbing kepada apa yang mereka buatlah. Kalau mereka nak terbitkan filem, macam mana kalau filem yang syariah compliant. Kalau mereka nak buat drama macam mana yang boleh membantu memberikan pengajaran baik kepada masyarakat. Baik doktor, untuk kita nak menutup slot pada malam ini, mungkin ada sedikit harapan daripada doktor kepada semua warga pendidik universiti, terutamanya di luar sana yang sedang menonton sekarang ini. Mungkin boleh kita bincangkan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, baik. Harapan saya adalah supaya pendidik luar sana lah, sama ada dia itu guru ke ataupun pensyarah, ataupun siapa saja, bahkan guru tadika sekalipun,
dia hendaklah meletakkan pelajar-pelajar itu sebagai anak ataupun adik mereka sendiri. Sebab itulah bila mana anak ataupun adik ni, kita akan meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka. Dan bila mana masuk kelas, saya harapkan pensyarah dan guru-guru, dan saya percaya sebahagiannya pun dah buat dah. Kita bukan hanya kita mengajar apa yang wajib kita ajar, tapi kita juga memberikan nasihat kepada mereka dan cuba bermesra dengan mereka, cuba mendekati mereka, memahami jiwa mereka. Sebab anak-anak zaman sekarang ini merupakan generasi yang bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang. Kalaulah mereka ni ketandusan akhlak, ketandusan adab, maka bersedialah kita untuk melihat keruntuhan sebuah peradaban yang telah lama kita bina pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Selamat Zainal Abidin, Ketua Bahagian Haiwan Pelajar Universiti Islam Selangor UIS, kerana sudi bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kepada penonton SIPT, jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita ada satu topik yang panas juga berkenaan dengan mahasiswa lembik rapuh emosi. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.